Orang tua-tua kata kan, kalau muka tengah panas, berpeluh tu jangan pergi basuh, jangan pergi bilas dengan air. Kalau tak nanti panau tu naik kat muka. Adakah apa yang orang tua cakap ni benar? Adakah anda mempunyai fahaman yang sama? Dan apakah cara nak hilangkan tumpukan putih-putih panau tu, terutama yang ada pada wajah? Tonton video ni sampai habis sebab saya nak bagi tahu tentang tipnya dan produknya di akhir video. Hai Glowy Girls, hai Glowy Guys. Ya, saya tahu isu panau ni memang tak ramai orang bincang sebab banyak salah faham berkaitan dengan panau. So let us discuss very deeply and correctly so that after you watch the whole video, you will understand. Okay? Panau atau nama saintifiknya Tinea versicolor adalah rupa dia macam ruam, tapi maksudnya adalah kurap yang berbagai warna. Dan sebenarnya dia adalah berpunca daripada jangkitan kulat. Bahasa lain kulat boleh, yeast boleh, fungal pun boleh juga. So jangkitan kulat, jangkitan yeast, jangkitan fungal inilah yang menyebabkan tumpukan kecil-kecil atau bintik-bintik yang berubah warna apabila kita nampak pada kulit kita. Dia tak sama warna dengan warna kulit lah maksudnya. So sebenarnya doktor, ya, pakar-pakar kesihatan lah, doktor lah dalam hal ni boleh mengesahkan, ya, sama ada sesuatu yang kita tengok kat kulit kita tu sama ada dia panau ke bukan panau ke, dengan cara melihat rupa bentuk panau itu. So itu satu cara. Tapi dalam keadaan tertentu, ya, doktor juga boleh buat pemeriksaan panau ni dengan beberapa cara. So pertamanya menggunakan satu kaedah yang dipanggil wood lamp examination. So di mana pancaran sinar UV akan diletakkan pada kawasan yang berpanau ni. So kalau kawasan itu bertukar warna menjadi warna oranye tembaga yang fluorescent, so most probably that's a panau, ya. Cara lain yang doktor akan buat adalah mikroskopi guna potassium hydroxide. So apa yang dibuat adalah sel kulit yang berpanau ni direndam dekat dalam potassium hydroxide dan kemudian ditentukan sama ada dia panau ataupun tidak di bawah mikroskop. Okey. Dan satu lagi adalah skin biopsy. Skin biopsy ni maksudnya kita kikis kulit, ya, kemudian ambillah sampel daripada kulit yang dikikis tu, kemudian diperhatikan dan disahkan panau ke tidak. Sebenarnya kalau kita tengok dekat bawah mikroskop, panau ni rupa dia tu, dia punya kulat tu dia macam spaghetti and meatball, ya. It looks delicious but it's not, ya. So dia macam ada macam berlingkar-lingkar begitu berupa bentuk kulat tu dengan ada bulatan-bulatan yang dipanggil sebagai spaghetti and meatball. Yeah, you still want to eat spaghetti and meatball after you listen to that? I don't think so. So, bukanlah panau ni disebabkan waktu panas-panas berpeluh pergi basuh muka dengan air. Bukan. So, sebenarnya punca dia macam saya sebut tadi adalah sejenis yeast, sejenis kulat, sejenis fungal. Dan secara spesifiknya, nama kulat ini adalah Malassezia. Malassezia. Macam ada perkataan malas kat situ, ya. Dan kulat ni sebenarnya memang secara semula jadi ada pada kulit kita. Tapi bila dia berlebihan, baru dia menyebabkan berlakunya panau. Kalau dalam kuantiti yang normal, it is just a form of, kita panggil flora dan fauna ataupun skin microbiome kita, ya. It's a form of something that live on top of our skin. Kita pernah bincangkan pasal skin microbiome dalam video sebelum ini. If you haven't seen that, go check it out. So pakar-pakar mendapati ada faktor-faktor yang menyebabkan kulat ini membiak secara berlebihan dan mengakibatkan panau. Antaranya kalau kulit tu terlampau berminyak, kemudian iklim yang terlampau panas. So ini adalah resepi untuk membiakkan panau, membiakkan kulat tu lah. Bukan membiakkan panau, membiakkan kulat. Jadi kulat tu berlebihan, jadi panau. Boleh juga disebabkan perpeluhan secara keterlaluan, ya, kemudian perubahan hormon, yes, some hormonal changes lead to certain kulat itu menjadi overgrowth, dan boleh juga disebabkan sistem imun badan seseorang tu lemah. So when your body immune system getting reduced, apa yang terjadi adalah kulat ni dia akan membesar, membanyakkan lah, berganda-ganda. So this is the reason why jadinya panau. So the question that you might have adalah, kalau yeast ataupun kulat tu dah ada dekat kulit, macam mana pula bila dia berlebihan dia boleh menyebabkan panau? So basically macam ni. Secara semula jadinya, yeast ataupun kulat yang namanya Malassezia ni dia merembeskan sejenis bahan kimia tau.
So bahan kimia ini akan meresap ke dalam epidermis atau bahagian atas kulit kita ni, dan dia akan masuk ke dalam, kemudian merosakkan melanocyte. Melanocyte ni adalah sel yang menghasilkan melanin ataupun pigmen yang memberikan warna pada kulit. So bayangkan bahan kimia daripada kulat tu rosakkan sel yang sepatutnya memberi warna pada kulit kita. Jadi kawasan tersebut yang kena kerosakan ni jadi tak ada warna lah. Itu yang sebabnya ada tumpukan putih itu. Panau ni tak berjangkit. So jangan pergi takutlah jumpa orang berpanau tu lari-lari pula. Panau tak berjangkit. Tetapi biasanya kan individu yang menghadapi panau ni, mungkin anda ada di kalangannya, biasanya tak kira lah warna kulit apa pun, dia akan rasa rendah diri lah. Dia akan rasa macam ada kekacauan emosi begitu, sebab dia terutama kalau tumbuh dekat muka, terutama yang di kalangan orang perempuan, kalau lah ada, biasanya mereka akan ada self conscious yang terjejas lah akibat panau ni. So panau ni memang kalau ikut kajiannya mudah menjangkiti pada tahap young adult, maksudnya awal dewasa lah, yang baru-baru nak masuk dewasa tu, dan sering dialami oleh lelaki tau berbanding wanita. Tapi lelaki yang kena tu mungkin banyak yang tak kisah lah berbanding kisah. Kalau kena kat perempuan dia memang kisah sangat, tapi saya juga yakin ada lelaki yang kisah. So kanak-kanak, remaja, orang tua pun ada juga mengalami masalah panau ini, cuma dia cenderung lebih banyak pada young adult. So kalau kita dah faham cara pembentukan panau, so macam mana nak rawat dia? So sudah tentu kalau kita faham panau tu tadi disebabkan oleh kulat, maka kita perlulah pakai produk yang bersifat anti kulat ataupun anti fungal. So cara pertama untuk merawat panau adalah pakai produk topical. Topical maksudnya sapu, dia ada dalam bentuk krim, lotion, sometimes in the form of shampoo pun ada, spray pun ada, yang mana kita sapu dekat kawasan yang berpanau itu sahaja. So tujuan utama dia adalah mematikan kulat-kulat yang tumbuh berlebihan pada kawasan itu tadi. Okey. So produk begini yang ada sifat antifungal ni biasanya dia ada bahan aktif tertentu. Bahan aktif inilah yang membunuh kulat yang berlebihan tu tadi. So antara bahan aktifnya adalah clotrimazole, ada tolnaftate dengan econazole. So this is common bahan aktif yang digunakan untuk membunuh fungal ataupun kulat. Dan ada produk yang anda boleh dapati di drugstore yang mengandungi bahan-bahan aktif ini. Contohnya ada Econazine, ada Creobic Cream dan juga ada Tolnadem, bukan Tolnado, Tolnadem Cream. So this one memang commonly dekat drugstore ada. Tak perlu minta daripada farmasi, semua tak ada. Biasanya memang ada terjual. You will see antifungal, keyword dia memang besar-besar dia tulis, ataupun anti kulat lah. So you can get that at drugstore. Tadi cara pertama tu dia guna produk topical dengan antifungal, tapi cara kedua ni adalah untuk panau yang lebih kritikal atau yang berpanjangan, dah ada lama sangat pakai krim pun tak jalan, produk topikal pun tak jalan. Jadi anda disarankan kalau ada situasi begini berjumpa dengan doktor pakar. So doktor pakar akan bagi antifungal pills, maksudnya di dalam bentuk oral yang memang kita kena makan lah, yang mana cara dia bertindak adalah dengan membunuh sel kulat dan menghalang daripada kulat-kulat itu membiak tumbuh daripada banyak-banyak ya. So biasanya sel-sel kulat ini dibunuh melalui tindak balas bahan dalam dinding sel yang akan menyebabkan kandungan sel pecah dan akhirnya sel kulat itu akan mati. Tapi ini memang kita tak boleh pergi beli sendiri. Tak boleh. Kalau nak juga dapat ubat yang berbentuk pills ni, antifungal pills ni, memang kena jumpa dengan doktor lah, bagi tahu situasi sebenar. Doktor akan examine you and check whether or not you need such treatment. So ada dua ya, topical products and oral pills. So one more thing you must understand, disebabkan faktor-faktor yang pada awal video tadi saya sebutkan, so panau ni memang untuk setengah orang cenderung datang dan pergi. Dia hilang, dia datang balik, kemudian dia ada balik. So kita panggil kulit macam tu panau prone skin. Ingat ada acne prone skin je? Ada panau prone skin. Memang ada orang macam tu sebab dia punya lifestyle, kulit dia memang mencenderungkan this kind of kulat untuk tumbuh dengan subur lah. So sebenarnya satu faktor tu saya nak pesan, tak ada komplikasi yang serius atau berbahaya daripada panau ni. Masalah utama tentang panau ni sebenarnya bagi kebanyakan orang adalah kosmetik. Maksudnya nampak tak cantik lah pada kulit ya. Sebab saya pernah jumpa peserta-peserta program saya, those who take consultation with me, ada satu yang saya paling ingat, dia ada macam panau, kesan panau dekat dahi. So bila dia pakai tudung tak boleh nak cover dia kan, memang nampak. And she is one of the prettiest girl
that I have ever seen, tetapi dia ada low self-esteem. So every time we talk to her, dia akan kata, "Puan, tengok saya punya panau ke?" Dia macam sangat alert terhadap apa yang dekat dahi dia tu. Walaupun saya tak sebenarnya tengok benda tu lah. So I can understand that because bila pas masuk tentang kulit muka ni kan, itulah kita akan mudah untuk rasa low, low self-esteem. But let me remind you, don't let the panau take over your attention that should go to your face, don't let it, so let your personality shine and let the panau slow down. Okay, so bye bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang, subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.